Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bertemu lagi kita pada kali ini di siri yang ke-17. Dalam siri yang ke-16 yang lalu kita telah membincangkan tajuk Asma'ul Isyarah, yang mana terbahagi kepada dua. Yang pertama Asma'ul Isyarah lil qarib, yang kedua Asma'ul Isyarah lil ba'id. Baik, pada malam ini dalam siri yang ke-17 Ustaz akan membawa satu tajuk berkaitan dengan pembahagian isim. Al-ismu. Ma makna al-ism? Al-ismu kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'na mujarrad minaz zaman. Baik, kita tengok di sini. Kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw jamadin aw nabatin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'na mujarrad minaz zaman. Kalimah yang menunjukkan ke atas manusia, iaitu people, au hayawan, animal, au jamad, things, au nabat, au makanin, au zamanin, au sifatin, au makna mujarrad minaz zaman. Kalimah yang menunjukkan nama manusia, nama binatang, nama benda, nama tumbuh-tumbuhan, nama tempat, nama masa ataupun sifat ataupun atau makna yang mujarrad minaz zaman. Maknanya makna yang tersembunyi daripada masa, yang tak ada kaitan dengan masa. Baik. Pembahagian isim yang kita nak membincangkan pada malam ni, yang pertama min haisun naw', dari segi jenis. Okey, yang pertama dipanggil muzakkar. Yang kedua muannas. Ni dari isim dari segi naw'. Dari segi bilangan ada tiga yang kita nak bincang pada malam ini. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak, jam'un. Kemudian yang ketiga pembahagian dari segi penentuan min haitsu ta'yin disebut nakirah. Yang kedua ma'rifah. Ini dari segi pembahagian isim. Min haitsun naw' muzakkar muannas, min haitsul adad mufrad musanna jama' ataupun jam'un. Yang ketiga min haitsu ta'yin nakirah dan ma'rifah. Baik. Setelah kita mengetahui pembahagian dari segi naw', dari segi adad, dari segi ta'yin, malam ini Ustaz akan fokus dari segi min haitsul adad. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga jam'un ataupun jamak. Baik. Sekarang kita nak tengok pecahan-pecahan daripada isim dari segi bilangan, iaitu isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Baik. Sekarang kita tengok apa yang dikatakan mufrad, apa yang dikatakan musanna dan apa yang dikatakan jamak. Perbincangan kita pada kali ini berkaitan dengan pembahagian isim dari segi min haitsul adad, bilangan, yang mana terbahagi kepada tiga. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga jamak ataupun jam'un. Baik. Dalam bahasa Inggeris kita belajar berkaitan dengan bilangan ada dua. Yang pertama singular, satu.
Kalau lebih bermula pada 2 sampai ke atas, kita panggil plural. Tetapi dalam bahasa Arab, ada lebih sikit. Yang pertama, kalau singular, satu, tunggal, kita sebut mufrad. Kemudian musanna, kalau 2 musanna. Dan bilangan 3 dan ke atas, kita sebut jamak. Plural dia bermula daripada 3 ke atas. Berbanding dengan bahasa Inggeris. 2 dah sebut plural. Inilah kelebihan bahasa Arab, yang mana ada mufrad, ada musanna dan ada jamak. Okey, baik. Ustaz sebut di sini ya. Yang pertama, mufrad bermakna satu ataupun tunggal. Musanna 2 dan jamak 3 ke atas. Tu yang pertama. Taib. Ma makna mufrad? Mufrad ma dalla ala wahid atau wahidah. Menunjukkan satu. Sama ada muzakkar ataupun muannas. Taib. Sekarang kita tengok contoh mufrad muzakkar yang bermakna satu. Yang pertama, muallimun. Yang kedua, fallahun. Yang ketiga, tabibun. Yang keempat, qalamun. Yang kelima, maktabun. Muallimun, seorang guru lelaki. Fallahun, seorang petani. Tabibun, seorang doktor lelaki. Qalamun, qalamun makna sebatang pen, muzakkar. Jadi kita nak kata muzakkar, tidak ada ta marbutah. Kemudian maktabun, makna meja, muzakkar juga. Jadi ini disebut mufrad muzakkar, bermakna satu ataupun seorang sekiranya manusia. Baik, sekarang kita nak masuk mufrad muannas. Okey, mufrad muannas, contoh muallimun, muallimatun. Tengok ada perbezaan. Kalau muallimun muzakkar, kalau ada ta marbutah macam ni muannas. Okey, baik. Fallahun, fallahatun. Tabibun, tabibatun. Tabibatun. Kemudian mistaratun. Kemudian sayyaratun. Nampak tak? Ada tak marbutah sini. Ini adalah menunjukkan mufrad muannas. Muallimatun, fallahatun, tabibatun, mistaratun, sayyaratun. Seorang guru perempuan, seorang petani perempuan, seorang doktor perempuan, mistaratun sebatang pembaris, sayyaratun sebuah kereta. Ini bermakna mufrad satu. Ada mufrad muzakkar, ada mufrad muannas. Okey, baik. Ini dari segi bilangan. Min haisul adad. Baik. Yang kedua, kita nak sebut musanna, bisa bukan bisin. Musanna. Musanna makna dua, ithnani. Ma makna musanna? Musanna ma dalla ala syai'aini aw isnataini bi ziyadati alif wa nun fi halati raf'i aw ya wa nun fi halatain an-nasbi wal jar. Maknanya menunjukkan dua benda ditambah alif dengan nun. Pada kalimah mufrad tadi kita tambah alif dengan nun, ataupun ketika nasab dan ketika jar ya nun. Ketika marfu' alif nun, ketika nasab dan ketika jar ya dengan nun. Okey, baik, kita tengok contoh. Kita ambil musanna muzakkar daripada kalimah mufrad. Sebab dia cuma tambah alif nun, ya nun saja. Dia kekal dengan mufrad dia. Contoh baik. Muallimun, muallimani. Okey, nampak? Tambah alif nun. Fallahun, fallahani.
tabibun, tabibani, qalamun, qalamani, maktabun, maktabani. Tengok, dengan biziyadati alif wa nun dah jadi dua. Ni bermakna dua orang guru lelaki, dua orang petani lelaki, dua orang doktor lelaki, dua batang pen dan dua buah meja. Ini tambah alif nun. Atau musanna dia tambah ya nun. Jadi muallimaini ataupun fallahaini. Kemudian tabibaini. Kemudian qalamaini. Kemudian maktabaini. Waktu mansub, waktu majrur ya nun. Waktu marfu ada alif nun. Okey, baik. Kita dah tahu macam mana kita nak buat musanna bi ziyadati alif wa nun fi halati raf'i ataupun au ya wa nun fi halatain an-nasbi wal jar. Ya dengan nun dalam dua keadaan, ketika nasab dan ketika jar menggunakan tambah ya dengan nun. Baik. Sekarang kita tengok pula macam mana kita nak buat musanna muannas. Okey. Daripada kalimah muallimatun dia akan jadi muallimataini. Kita buka balik tu, muallimataini. Muallimatani tambah alif nun. Kemudian fallahatani. Kemudian tabibatani. Tabibatani. Kemudian mistarotani. Kemudian sayyarotani. Okey, ini adalah musanna muannas, juga ditambah alif dengan nun, ya ataupun muallimataini ataupun fallahataini, tabibataini, mistarataini ataupun sayyarataini. Okey, kita dah tahu macam mana kita nak buat musanna ditambah alif dengan nun ketika marfu dan ditambah ya dengan nun ketika nasab dan ketika jar. Cuma masa mana kita nak menggunakan alif nun, masa mana nak guna ya nun, dalam ayat nanti ustaz akan terang bagaimana masa mana kita nak menggunakan alif nun, masa mana kita nak menggunakan ya dengan nun. Jadi jelas, kita dah tahu bagaimana kita nak buat mufrad satu. Kemudian kalau nak buat musanna ditambah alif dengan nun dan ya dengan nun. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk jamak. Bila sebut jamak mesti madalla ala aksar minas nain. Mesti lebih daripada dua bilangan dia. Kalau jamak muzakkar salim, bagaimana takrif jamak muzakkar salim? Ma dalla ala aksar minas naini bi ziyadati waw wa nun fi halati raf'i aw ya wa nun fi halatai an-nasbi wal jar. Jamak muzakkar salim nak kenal dia ditambah waw dengan nun ketika rafa', ya dengan nun ketika nasab dan ketika jar. Cuma jamak muzakkar salim ada syarat dia nak buat. Yang pertama ayyakuna muzakkaron, dia mesti daripada muzakkar. Daripada muannas tak boleh buat. Yang kedua dia mestilah ayyakuna aqilan, dia mestilah berakal. Dia mesti berakal. Kalau tak ada akal tak boleh buat. Dan boleh buat daripada sifat. Sifat juga kita boleh buat jamak muzakkar salim. Contoh jamak muzakkar salim.
Kita ambil di sana. Okey, contoh muallimun. Okey, muallimun kalimah muzakkar. Kemudian yang kedua ayyakuna aqilan, berakal. Jadi kita boleh buat jamak muzakkar salim. Muallimuna. Kemudian fallahun muzakkar berakal, fallahuna. Kemudian tabibun tak boleh, dia sebab dia jamak taksir. Okey, qalamun tak boleh sebab dia muzakkar lah tapi tak ada akal. Tak boleh kita katakan qalamuna, tak boleh buat. Maktabun muzakkar okey dah, kemudian tak ada akal. Jadi kita tak boleh buat jamak muzakkar salim. Jadi kita boleh buat muallimuna, fallahuna, waliduna, ataupun mudarrisuna, guru. Okey, ni kita katakan jamak muzakkar salim. Ataupun tambah ya dengan nun. Muallimina, fallahina, walidina, mudarrisina. Okey, mungkin pelajar-pelajar akan bertanya, kenapa, apa beza antara ya nun yang ada pada musanna dan ya nun yang ada pada jamak muzakkar salim? Okey, sini dia ada perbezaan. Memang dari segi tulisan, dari segi khat, dari segi imla, dari segi imla dia, memang kita tengok tulisan sama. Tetapi kita tengok dari segi baris. Kalau sekiranya sebelum ya berbaris fathah dan nun mesti baris fathah. Muallimai, silap pula. Mesti baris kasrah nun ya. Muallimaini. Sebelum ya berbaris fathah. Nun mesti berbaris kasrah ya. Fallahaini, tabibaini, qalamaini, maktabaini. Kita kena ingat sebelum ya berbaris fathah itu adalah musanna. Jadi muallimaini, fallahaini, tabibaini, qalamaini, maktabaini. Kemudian kita tengok dekat jamak muzakkar salim, sebelum ya mesti berbaris kasrah. Sebelum ya muallimi na, fallahi na, muwalidi na, mudarrisi na. Sebelum ya berbaris kasrah, jamak muzakkar salim. Itulah perbezaan antara ya nun yang ada pada musanna dan juga yang ada pada jamak muzakkar salim. Kena ingat, sebelum ya berbaris fathah musanna, sebelum ya berbaris kasrah jamak muzakkar salim. Ejaan sama tetapi barisnya berlainan. Okey, baik. Itu adalah jamak muzakkar salim yang mana dia mesti muzakkar. Katalah kita bubuh kalimah muallimatun. Muallimatun kita tak boleh katakan muallimatuna sebab syarat dia mestilah muzakkar. Okey. Qalamun. Qalamun memang dah muzakkar dah tetapi dia tak berakal. Juga tidak boleh kita katakan qalamuna. Jadi dua syarat ini kita kena ingat. Dia mesti berakal dan juga mesti muzakkar. Kemudian kita berbalik pula, kita teruskan kepada jamak muannas salim. Jamak muannas salim, ta'rif dia tetap sama, madalla ala aksar minas nain. Bila sebut jamak mesti madalla ala aksar minas nain, lebih daripada dua. Tetapi bagi jamak muannas salim bi ziyadati alif wa ta. Okey, ingat jamak muannas salim tambah alif dengan ta ni. Ta disebut ta maftuhah ataupun mabsutah. Ta hampar macam tu. Okey. Jadi contoh, dia mesti syarat ada satu ya. Mesti muannas. Ada akal boleh buat, tak ada akal pun boleh buat. Okey, tengok contoh dia. Muallimatun. Syarat nak buat jamak muannas salim ni. Okey, yang pertama kita nak buat dia muallimatun. Syarat dia muannas. Cukuplah. Jadi bila nak buat jamak muannas salim, kita buang ta marbutah, kita tambah muallimatun. Ada alif ta. Okey? Kemudian kita tengok lagi apa? Contoh fallahatun. Fallahatun. Jadi buang ta marbutah, tambah alif ta.
fallahatun. Kemudian tabibatun. Tabibatun. Okey, buang ta marbutah, tambah alif ni, jadilah jamak muannas salim. Kemudian kalau kita tengok yang tak berakal, sayyaratun. Kita buang ta marbutah ni, tambah alif ta ni. Ingat, sayyaratun. Ni guru-guru perempuan, petani-petani perempuan, doktor-doktor perempuan. Sayyaratun, kereta-kereta. Muannas. Ingat. Jadi kita kena ingat yang pertama, musanna ke, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, dia tidak lari daripada mufrad. Contoh kan? Contoh kan? Muallimuna. Bila kita buang waw nun, jadi muallimun. Maknanya kekal dengan mufrad dia. Okey, sekarang kita nak tengok jamak taksir. Jamak taksir, takrif dia tetap sama, madalla ala aksar minasnaini bitaghyiri surati mufradih. Okey, takrif dia bitaghyiri surati mufradih. Berubah bentuk mufrad dia. Kalau jamak muzakkar salim tadi mufrad tak berubah. Jamak muannas salim pun mufrad tak berubah. Tetapi jamak taksir, sebab tu dia taksir mana dia pecah. Kadang-kadang daripada kalimah tu dia boleh mengurangkan huruf mufrad dia. Kadang-kadang dia boleh menambahkan huruf. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, contoh Okey, kita tengok kalimah dulu. Contoh, kita bagi kalimah qalamun. Bila jamak taksir dia apa dia? Aqlam. Tengok. Asal ada qalamun, tapi tambah ni, ada penambahan huruf. Dia lari terus dengan mufrad dia. Kemudian kita tengok lagi. Madinah. Madinah ada 5 huruf. Tetapi bila main jamak taksir, dia akan jadi mudunun. Lari terus. Daripada 5 huruf, jadi 3 huruf. Contoh lagi kita bagi misbahun. Jamak dia apa dia? Masabih. Nampak? Mirwahatun. Jamak dia marawih. Ni adalah jamak taksir. Okey, kemudian lagi waladun. Jamak taksir dia aulad. Qaryatun. Jamak taksir dia qura. Jadi sebab itulah jamak taksir kita kena ingat dia berubah bentuk ataupun rupa mufrad dia. Kalau jamak muzakkar salim tadi dia tetap, dia cuma tambah waw nun saja. Mufrad dia tetap kekal, tak berubah apa-apa. Tetapi kalau jamak taksir dia berubah bentuk mufradnya. Tengok nampak, daripada aqlam, daripada qalamun dah jadi aqlam. Madinah mudunun. Dia berubah terus. Kadang-kadang mengurangkan huruf, kadang-kadang menambahkan huruf. Misbah, masabih, mirwahatun, marawih. Jadi banyak. Ustazun, asatizah, maktabun, makatib. Jadi banyak. Kursi, karasi. Jadi inilah yang dikatakan jamak taksir. Dia pecah. Jadi pelajar-pelajar, kalau kita nak cekap lagi dalam jamak taksir, kita kena memiliki kamus jamak taksir. Pelajar-pelajar boleh cari di Pustaka Darussalam pun ada jual. Sebuah harganya RM10. Ustaz akan tunjuk dalam video nanti bentuk ataupun muka depan kamus jamak taksir yang perlu pelajar-pelajar miliki. Kena belilah RM10 kalau kita nak cekap lagi, nak mantap lagi bahasa Arab kita. Okey, baik. Itu sebagai penerangan sebelum Ustaz buatkan latihan kepada kamu semua. Okey, sebelum tu kesimpulan Ustaz buat sebelum Ustaz bagi latihan. Ingat balik pembahagian isim dari segi bilangan. Yang pertamanya mufrad, yang keduanya musanna, yang ketiga jamak. Mufrad terbahagi kepada 2, mufrad muzakkar, mufrad muannas. Musanna
terbahagi kepada dua, musanna muzakkar, musanna muannas. Musanna tambah alif dengan nun ataupun ya dengan nun. Jamak muzakkar salim ditambah waw dengan nun, ya dengan nun. Syarat dia mesti muzakkar dan juga berakal. Kemudian jamak muannas salim, syarat dia berakal, syarat dia muannas saja. Ada akal pun boleh buat, tak ada akal pun boleh buat. Cuma ditambah alif dengan ta. Bila ada ta marbutah, buang dulu ta marbutah, tambah alif dengan ta. Jadi apa perbezaan ya nun yang ada pada musanna dengan jamak muzakkar salim? Iaitulah kalau sekiranya sebelum ya berbaris fathah itu adalah musanna. Kalau sekiranya sebelum ya berbaris kasrah itu adalah jamak muzakkar salim. Beza ya. Muhandisaini musanna, muhandisina jamak muzakkar salim. Muslimaini musanna, muslimina jamak muzakkar salim. Mu'minaini jamak musanna, mu'minina jamak muzakkar salim. Dan seterusnya ialah jamak muannas salim tambah alif dengan ta. Kemudian jamak taksir dia berubah bentuk mufrad dia. Pelajar-pelajar perlu kuasai kamus jamak taksir. Itulah sedikit sebanyak penerangan Ustaz pada malam ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahami apa yang dikatakan mufrad, musanna dan jamak. Okey, selepas ini Ustaz akan berikan latihan kepada kamu lebih kurang 20. Kamu jadikan mufrad kepada musanna, musanna kepada jamak. Sama ada nak menentukan jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir ke, kamu buat sekali lagi. Okey, kemudian kamu hantar kepada Ustaz macam biasalah. WhatsApp kat Ustaz, Ustaz akan tengok sama ada betul ataupun tidak. Wallahu alam. Dan kita bertemu dalam siri yang ke-18. Sebelum tu pelajar-pelajar boleh menjawab soalan sebanyak 20 soalan. Okey? Okey, baik. Sekarang kita tengok sedikit. Ustaz akan bagi 10 saja, bukan 20 ya. Okey, baik, kalimah-kalimah ni kita jadikan kalimah yang mufrad tadi, jadikan musanna dan jadikan dia sebagai jamak. Daripada mudarrisun, guru lelaki, syajaratun, sepohon pokok, waladun, budak lelaki, walidun, ayah, tabibun, doktor, mukminun, seorang mukmin, ustazun, ustazlah, mirsamun, pensil, babun, pintu, nafizatun, tingkap. Jadi selamat menjawab bagaimana daripada mufrad nak jadikan dia sebagai musanna dan jamak. Ingat, jamak terbahagi pada 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Sila menjawab dan hantar kepada Ustaz di nombor 019 5444 912. Okey, selamat mencuba. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.